Selamat sejahtera. Jadi kita sambung balik dengan menentukan bilangan sebutan dalam ungkapan algebra. Jadi imbas kembali, ungkapan algebra ialah gabungan pemboleh ubah nombor dan tanda operasi. So dia adalah gabungan dan terdiri daripada pemboleh ubah dan nombor, di mana kita akan mencari operasi seperti tambah, tolak, darab dan bahagi. Tapi kebanyakannya kita akan gunakan tambah dan tolak. Dalam jadual ini, kita akan diberikan 3 ungkapan. Dan dalam ungkapan ini, kita akan carikan sebutan yang terdapat dalam ungkapan dan juga bilangan sebutan tersebut. So, let us look at the first one. 1. So, di sini operasi yang terdapat dalam sini ialah tolak. Jadi, boleh dinampak di sini ada 6M dan 8. Dan antaranya adalah tanda operasi tolak. Jadi, untuk yang ini, sebutan dalam ungkapan tersebut ialah 6M dan 8. So, bilangan sebutan ialah 1, 2. 2 sebutan di sini. Dalam yang kedua, ada operasi tolak, tolak dan tambah. Maka, sebutan yang terdapat dalam sini ialah 6M, 8N dan 3PQ. So, 6M, 8N dan 3PQ. Jadi bilangan sebutannya ialah 1, 2, 3, 4. Ada 4 sebutan. Seterusnya, di sini ada operasi tolak dan tambah. Jadi sebutannya ialah 4X, Y dan 3Z kuasa 2. 4X, Y dan 3Z kuasa 2. Bilangan sebutannya ialah 3. 1, 2, 3. Ada 3 sebutan. Jadi kenapa kita nak belajar tentang ini? Sebab kita akan applykan yang ini ke dalam bahagian yang seterusnya. Alright, now let us look at this part pula. Untuk yang ini ialah menambah dan menolak ungkapan algebra. Yang ini saya pernah letakkan dalam Google Form yang saya letakkan sebelum saya memperkenalkan ungkapan. Jadi yang pertama ini, 2 alien yang biru ini tambahkan, jadi kita boleh katakan sebagai 2 alien yang biru kan. Sebab dia adalah sama. Tapi untuk yang kedua ini adalah biru, dia ialah merah, jadi kita tak boleh lagi tuliskan dia sebagai 2 alien yang sama. Sebab ini adalah bagaikan sebutan tidak serupa. Ini ialah sebutan serupa. Jadi di sini, apabila dia ialah sebutan serupa, kita boleh kumpulkan dia sekali dan tambah atau tolakkan. Jadi let us look at the first question di bawah yang ini. So, pemudahkan ungkapan. Dan saya nak kamu imbas kembali bab 1 dalam buku teks. Sebab akan membantu anda dalam mempermudahkan ungkapan ini. So, soalan A, diberi di sini ada 3A tambah 5B tolak 4A tambah 7B. So, ada AB, AB, AB kan? Tak apa, kita asingkan dia. So, tadi kita dah belajar berapakah bilangan sebutan dalam suatu ungkapan. Jadi, di sini ada 1, 2, 3 dan 4. Kenapa saya highlightkan 3A dengan 4A? Sebab 2 ini adalah sebutan serupa. Dan juga saya juga highlightkan bahagian depan ni, operasi di depan 4A ini. Sebab sekarang saya akan susunkan semula dan letakkan sebutan serupa bersama. So, 3A dengan 4A ialah sebutan serupa. Jadi nak tambah ke nak tolak, lihat pada yang depan ini. So di depan negatif, di depan 4A ialah tolak. Jadi kita letakkan tolak. So 3A tolak 4A. Kemudian yang tinggal ini, tambah 5B tambah 7B, kita letakkan di belakang, sambungkan di belakang. So, tambah 5B tambah 7B. Saya gunakan warna yang berlainan supaya kamu boleh nampak, dapat bezakan sebutan serupa ini. Jadi sekarang, 3A tolak 4A. So, bayar 3, hutang 4. Hutang lagi 1, so negatif A. Sebutan serupa yang B pula, positif 5B tambah 7B. So, 5 tambah 7, 12. Tambah 12.
Jadi kita tinggalkan jawapan dia sebagai begini sahaja. Kenapa kita tak jadikan dia hutang 1 bayar 12, jadi 11 AB. Ini adalah salah ya, sebab dua-dua ini adalah sebutan tidak serupa. Jadi kita letakkan sebagai, biarkan dia sebagai negatif A tambah 12B. Okay, cuba kita lihat pada soalan yang kedua pula, bahagian B. So sekarang anda boleh lihat ada tanda kurungan. So di sini ada dua kurungan ni. Jadi imbas kembali dan ingatkan BODMAS. So dalam BODMAS kita kena lihat pada selesaikan kurungan ni. So bila ada kurungan kita bukakan kurungan. So here 8P tambah 2Q. This one bila tak ada nombor di depan maknanya 1. Jadi positif 1 darab ke dalam positif 3Q. Positif 3Q. Positif 1 darab ke dalam negatif 2Q. Jadi negatif 2P. Now, terdapat sebutan serupa iaitu 8P dan negatif 2P. Jadi susunkan dia 8P, positif 8P tolak 2P. Yang tinggal ini tambah 2Q tambah 3Q kita letakkan di belakang. So tambah 2Q tambah 3Q. So here akan menjadi 8P tolak 2P 6P. Dan bahagian ini positif 2Q tambah 3Q positif 5Q. So ini jawapannya sebab dia adalah sebutan tidak serupa. Okay, yang akhir sekali saya akan lihatkan pada yang ini, terdapat juga kurungan. Kemudian yang ini ialah tolak. Okay, depan bila tak ada nombor maknanya negatif 1. Jadi kita bukakan kurungan 5P tolak 3. This one ialah negatif 1. Negatif 1 darabkan ke dalam. Jadi ingat negatif akan menjadi positif. Kalau negatif positif maka menjadi negatif. Yang ini dalam bab 1. So imbas kembali ulang kaji bab 1. So negatif 1 darabkan dengan negatif 2P, negatif akan jadi positif. Positif 2P. Kemudian negatif 1 darabkan ke dalam positif 7, jadi negatif 7. Bila dah bukakan kurungan, jadi kita kumpulkan sebutan serupa. So here ada 5P dan this is tambah 2P. So letakkan di depan 5P tambah 2P. Kemudian tolak 3, tolak 7. So tolak 3, tolak 7. Saya gunakan warna yang berlainan supaya kamu boleh nampak. Tapi dalam jalan kerja kamu, jangan gunakan warna yang berlainan, especially warna merah. Kalau nak gunakan warna biru ataupun hitam, boleh. So 5P tambah dengan 2P, 7P. And this side, negatif 3 tolak 7. So negatif 3, hutang 3, hutang 7. Hutang 10. Okay. Yang ini bukannya positif, negatif jadi positif, dia lain sikit. Ini ialah hutang bayar. Okay. So bila negatif dia katakan hutang, bila positif kita katakan dia bayar. Jadi awak cuba lihatkan yang ini, kemudian cuba jawabkan soalan dalam buku kerja.